Okey. Okey. Starting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni kita guna buku Tanbihul Ghafilin ya. Tanbihul Ghafilin, buku surat dua lapan lima Okey, muka surat 285 perenggan yang kedua bawah tu. Abu Hurairah tu. Rupanya ayat tu pendek tapi ya Allah. Huraian dia. Illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Ni surah Maryam. 285. 285. 285 ayat. Muka bawah pada nombor 4 tu. Oh, man mata lahu waladin. Oh, yang ini bukan yang atas ni bukan sabda Rasulullah. Bukan sabda Rasulullah. Ya. Iyalah sabda Rasulullah. Tapi kita ambil tu sebab ayat tu saya tengok wa im minkum illa wariduha. Ayat tu huraian dia panjang. Walaupun pendek je. Ni surah Maryam ayat surah Maryam ayat berapa kejap. Ayat 71. Muka surat 310. Cuba tengok. Kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya, pada Allah. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang dia sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah itu. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah. Senyap, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Jadi baru kita mula. Okay. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana ni? Kalau boleh ada orang baca, boleh? Siapa? Okay. Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata lahu salasatu auladin lam yalijin nara illa tahillatal qasami ya'ni qawla Allah
Wa in minkum illa wariduha. Siapa yang kematian 3 anak kandungnya, maka ia tidak akan masuk neraka kecuali melaksanakan sumpah. Yakni Allah telah berfirman, tiada seorang pun dari kamu melainkan ia akan melewati api neraka. Okey. Itulah tiap-tiap orang akan melewati neraka. Sebab sebab neraka tu di bawah tu dia kan atas ni siratal mustaqim. Bawah tu neraka jahanam. Jadi tiap-tiap orang Islam kita ni akan melalui titian siratal mustaqim tu. Yang tu yang dimaksudkan tidak ada kecuali. Semua orang akan melalui neraka tu. Jadi sangat takutlah kan. Kenapa yang dia sebut begitu? Tapi mula-mula kita kata kalau ada seorang tu mati anak 3 orang, maka dia akan jauh daripada neraka kan. Tidak akan masuk neraka kecuali melaksanakan sumpah. Mungkin sumpah ni dia bersumpah ke atau macam mana. Kemudian yang bukan ke yang nak jaga anak perempuan ni kan susah kan. So kalaulah dia boleh jaga ikut cara Islam, kan mak bapak dia akan selamat kan. Tetapi kalau buat cincai buncai dengan anak perempuan sehingga anak perempuan melakukan dosa kan, bermaksiat, mak bapaknya juga akan. Itulah beban mempunyai anak perempuan. Ada kena-mengena tak dengan hadis? Saya tak ingat hadis apa-apa. dia memang dia sebut tiap-tiap orang. Tak kira, tapi tak adalah pengecualian dia di bawah ni. Itu orang yang masuk peperangan Badar dan juga datang kepada perjanjian Hudaybiyah. 2 golongan ni terlepas daripada api neraka. Dan cara melintasi siratal mustaqim tu macam-macam lah. Ada beberapa jenis. Ada seperti kilat, seperti kuda, seperti berlari. Itu. Jadi kita minta biarlah masuk dalam golongan tu walaupun kita melalui titian siratal mustaqim. Jadi dia kata ayat tu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Ni Jarir kata, dia riayatkan bahawa beliau mengatakan jalan di atas Jahannam tu tajam seperti pedang. Siratal mustaqim tu tajam. Lebih halus daripada belah 7 rambut. Jadi tajam tu satu, halus pula kan. Rambut tu belah 7. Tu titian siratal mustaqim pada asalnya, tapi dia boleh berubah-ubah lah ikut keadaan orang tu melalui amal ibadatnya. Pertama, rombongan pertama dia melalui siratal mustaqim itu seperti kilat. Kedua seperti angin. Cepatlah kan, angin cepat juga. Ketiga seperti kuda. Keempat seperti haiwan binatang selain pada kuda. Lembu ke, kambing ke. Maksudnya dia berjalan tu dalam keadaan yang nombor 3 tadi apa tertinggal? seperti apa ni? Kuda macam kan? Kuda. Yang keempat seperti binatang biasa selain daripada kuda.
Tapi ada juga yang melalui kadang mengheret perut kan atas tu. Tak tahulah macam mana caranya. Badan menungging kepala ke. Tapi yang dia sebut sini 4 ni. Kita rasa senang lah ada 4 ni. 4 golongan ni. Kemudian ada seorang isteri Zaid bin Harisah, dia mengatakan bahawa la yadkhulul jannah ahadun syahida badran wal hudaybiyah. Qalat Hafsah alaysa Allahu yaqulu fa in minkum illa waridha. Faqala Rasulullah SAW summa nunajji allazina taqaw. Jadi seorang perempuan Ummu Mubashir nama dia. Ummu Mubashir ni isteri kepada Zaid bin Harisah. Siapa ingat Zaid bin Harisah ni siapa? Anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harisah tu anak angkat Rasulullah. Mula-mula dia kahwin dengan siapa? Zainab ya. Zainab yang kaya tu kan. Yang kaya. Tak kupu. Dia bercerai. Lepas tu Nabi kahwin dengan Zainab tu. Nak menunjukkan bahawa isteri kepada anak angkat ni boleh kahwin dengan bapa angkat. Tu semua berlaku, benda-benda berlaku tu ada hukum dia. Ada hukum. Jadi Zainab tu kahwin dengan Rasulullah akhirnya. Lepas tu ni isteri dia yang kedua lah, Mubashir ni. Mubashir nama dia. Isteri Zaid bin Harisah. Dia mengatakan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk neraka ahadun syahida badran wal hudaybiyah, seorang yang menyaksikan ataupun datang berperang dalam di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah dan Badran, perang Badar. Jadi 2 peperangan tu. Perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Sebab masa itu orang Islam ni sedikit dan kadang-kadang orang munafik ni memain peranan kan, dia akan memujuk orang-orang Islam tu supaya jangan pergi semuanya. Jadi yang pergi itu adalah yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata Hafsah, isteri Nabi, anak Sayyidina Umar tu kata, alaysa Allahu yaqul. Asa bertanya Rasulullah, bukankah Allah berfirman wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Rasulullah menjawab, kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa hingga akhir ayat. Ayat. Jadi artinya ada pengecualian lah. Sahabat-sahabat tu pun ayat berpesan sebab takut kan. Takut kalau macam kita tak ada ruang langsung, nak boleh biar tak ada. Badah tak ada. Itulah minta kita dapat 4 tadi. Kan? Dapat golongan yang melalui sirat dengan 4 golongan tu. Doa je lah kita ni. Kita memang berdoa je. Lepas tu tidak akan masuk neraka seorang mengikut yang perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Jadi Hafsah tanya, tidakkah ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka? Rasulullah menjawab, kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa hingga akhir ayat. Jadi itulah tafsir ayat wa in minkum illa wariduha. Pendek sikit ya berapa perkataan dia, tapi tafsiran dia. Kalau nak tengoklah tafsir dia kan.
Dan yang kedua sebelah bawah tu Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusabu bi musibatin wa in qadu ma'ahduha fa ahdatsalah istirja'an illa ahdatsallahu lahu mislahu yani mithla ajrihi alladhi aqahu yawma usiba." Dia kata tiada seorang Muslim yang ditimpa musibah meskipun telah lama kejadiannya lalu teringat dan membaharui ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memberi pahala baru seperti yang dahulu diterima ketika mendapat. Jadi kalau kita mengingati peristiwa yang berlaku kat atas diri kita, musibah-musibah tu, kematian anak ke apa-apa ke, jadi kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan dapat pahala. Kalau lama pun dapat pahala juga. Lama-lama pun. Kalau kita ingat, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala. Jadi artinya Allah akan beri pahala. Sebab kita tidak merasa sedih kan. Tidak sedih, kita sabar, bersyukur, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita menyumpah-nyumpah, mengurung-urung, tak dapatlah. Dosa pula. Ucap sana macam mana sama juga Al-Fatihah tak dari ucap kan. Memang banyak lah kita cakap. Tak kira tu sampai Tak kira. tak kira kau tak kopi. Dia ada dalam ni. Takziah tu dapat pahala. Sebenarnya kita dah bercakap dengan orang tu. Pergi ke rumah orang tu. Cakap dengan dia kan. Ucap takziah. Ucap tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan duk sebut dalam WhatsApp tu lah. Kopi paste Betul lah. di situ Al-Fatihah dibaca. Dia baca tu tak tahu dah dia nak baca boleh tulis tu tak Al-Fatihah dibacakan. Al-Fatihah dibaca. Tak. Dia tak baca. Al-Fatihah tu kan Aja Ida baca tu. Yang Uthman bin Affan tu. okey. Ayat dia ikut saja. Tak. Uthman tu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu biasa jika mendapat anak lalu dibawa olehnya pada hari ketujuh dan ketika ia ditanya, mengapakah ia berbuat sedemikian? Saya ingin meresapkan cintaku kepadanya dalam hatiku supaya bila mati bertambah besar pahalanya. Meresap tu macam mana? Meresap. Meresap cintaku kepadanya. Supaya bila mati bertambah besar. Lebih apa lagi lah. Maksudnya jiwa dia akan merasa kasih sayang tu lah. Jadi dibawa ni kepada Rasulullah lah. 7 hari tu mungkin tahnik ke ataupun letak nama kan zaman sahabat. Dia senang dah ada Rasulullah. Saya ingin meresapkan cinta kepada ini dalam hatiku supaya bila mati bertambah besar pahalanya. Ayat ni bila mati baby tu bila mati Baby itulah. Kalau mati akan datang. Bukan, tak mati lagi. Tapi dia kata, kalau dia mati, aku akan bertambah sayang. Meresap cintaku kepadanya dalam hatiku, supaya bila mati bertambah besar pahalanya. Dapat pahala lah dia. Sebab dia mengingati kematian anak dia tu dan ucap inna lillah.
Inna lillahi wa inna ilaihi Oh, raji'un. itu yang selamat yang masukkan dia dapat pahala lah. Dapat pahala lah. Bukanlah mati hari tu. Maksudnya kalau dia mati akan datang. Kalau dah mati asyik nangis cepat sedar. Betul-betul macam tu. Itulah. Kalau sedih kan kita tak dapat pahala tu. Tidak ada kesabaran, tidak ada apa ni, maksudnya boleh menjadikan dia resah, gelisah, sedih. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena terima dengan hati yang terbuka, sabar. Kalau ada semua-semua tu, dapat pahala. Tapi kalau tak ada benda tu, sedih, rungut-rungut. Jadi kita akan bertukarlah kepada dosa. Sebab seolahnya kita melawan takdir. Melawan takdir. Jadi kalau kita melawan takdir, berdosalah kan? 23 amal kita rugi. Baru ni kan? Anas ni pula. Siapa nak baca? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang membawa anaknya ke tempat Rasulullah SAW. Tiba-tiba anaknya itu meninggal. Maka ia tidak datang ke tempat Nabi Rasulullah SAW. Nabi pun menanyakan halnya. Lalu diberitahu bahawa orang itu telah kematian anaknya. Rasulullah bersabda, kenapa kamu tidak memberitahu kepadaku? Mari kita pergi ke rumahnya untuk takziah ataupun menghibur saudara kami itu. Dan ketika Nabi SAW sampai di rumah orang itu nampak sangat sedih, berduka cita dan berkata, ya Rasulullah, anak itu saya harapkan semoga dapat membantu aku di masa tua dan lemahku. Maka sabda Nabi SAW, ama yasurruka an ya'tiya yawmal qiyamati wa yuqalu lahu udkhulil jannati. Fayaqulu ya Rabbi abawaya. Fayaqulu lahu Fayuqalu. Situ fayaqul. Fayaqulu lahu udkhulil jannah thalatha marratin fala yazalu yashfa'u hatta yushaffa'a يشفع الله تعالى ويدخلكم الجنة جميعا. Apakah engkau tidak senang jika engkau datang pada kiamat, lalu anak itu disuruh masuklah ke syurga? Maka ia berkata, dan kedua ayah bundaku ya Tuhan. Lalu disuruh masuklah syurga. Ia berkata, dan kedua ayah ibuku, sehingga 3 kali. Dan tetap ia minta untuk kedua ayah ibunya sehingga diterima oleh Allah syafaatnya dan memasukkan kamu semua ke dalam syurga. Jadi kalau mati anak kecil tu bertuah lah kan. Saja kalau yang ada meninggal macam dalam kandungan 6 bulan, 5 bulan kira tak pulang. Kalau dah menyawa, kira lah tak. Ada kawan tu 3 kandungan macam tu 6 bulan, 5 bulan. Sebab dia berapa? 4 bulan apa? Yang 4 bulan tu kan Allah perintahkan malaikat supaya masukkan apa nama tu? Roh dia tu dengan bila ajalnya, bila dia rezeki ada apa mula-mula dimasukkan telinga dak mata. Ayat tu ada ikut urutan dia. Rasanya telinga dulu, mata baru hati. Jadi
malaikat sempurnakanlah. Lepas tu kalau dah tu lepas 4 bulan tu kan dia bergerak dah. Jadi bergerak tu dah hidup lah kan. Dia kira lah anak tu. Jadi mengikut hadis ni, ikut Anas bin Malik ni, dia kata ada seorang sahabat lah ni, dia bawa anak dia kepada Rasulullah SAW dan tiba-tiba anak tu meninggal. Jadi sedih, terlalu sedihlah dia sehingga dia tak pergi ke tempat Rasulullah semula. Lalu Rasulullah dah tengok tak ada sahabat ni, dia pun tanya orang lain, sahabat lain, pergi ke mana si Anu bin si Anu tu. Lepas tu sahabat tu kata dia dah kematian anak Rasulullah. Jadi dia tak datang lah sini kan, boleh jadi dia sedih kan. Maka Rasulullah kata, kalau begitu mari kita pergi ke rumah dia, ucapkan takziah. Maksud takziah tu menghiburkan dia. Kan kalau kawan kita pergi kan, macam kita sakit pun, kalau kawan datang, kita rasa gembira, rasa apa ni, terbuka hati kita kan. Kalau tak nak makan pun boleh jadi akan makan, selera makan. Tu semua tu menghiburkan. Jadi takziah tu adalah menghiburkan yang berduka cita tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, dia kata, adakah kamu tidak mahu bahawa apa tu? Ya Rasulullah, anak itu saya harapkan jadi orang tu, dia kata aku sedih sangat tu kerana aku harap anak tu besok nanti akan menjadi penolong dia. Maksudnya memberi bantuan pada dia, bekerja pun kadang bagi duit sebagailah. Ataupun dia memberikan pertolongan semasa aku lemah, masa aku tua lah. Jadi orang tu bercakap dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sabda, amma yasurruka ayyatiya yaumal qiyamati fayuqalu lahu udkhulil jannah fayaqula ya rabbi abawa fayuqalu lahu udkhulil jannah thalatha marrat fala yazalu yashfa'u hatta yushaffi'ahu Allah Ta'ala wa yudkhilakumul jannah. Rasulullah tanya orang tu, dia kata, apakah engkau tak senang jika engkau datang pada hari kiamat? Besok di hari kiamat nanti, anak itu disuruh masuk syurga. Maksudnya anak itu datang kepada mak ayah dia tu. Bila datang, dia kata, masuklah mak ayah ke dalam syurga ni. Dia mohon syafaat daripada Allah lah. Mohon 3 kali dia sebut sehinggalah mak ayah dia tu masuk syurga. Itu syafaat, syafaat anak yang mati kecil. Sebab dia kan tak ada dosa apa-apa, jadi dia dapat syafaat daripada Allah. Dulu ingat tak masa ada sebelum ni kita belajar tentang yang Nabi Ibrahim tu dikelilingi oleh kanak-kanak, budak-budak tu. Ada dalam ni dah, kita dah tengok. Jadi maksudnya anak ni memberi manfaat di akhirat nanti. Jadi jangan kamu sedih lah, jangan kamu rasa duka cita. Walaupun memang dia dah pergi, tinggalkan kamu. Itu maksud Rasulullah. InsyaAllah dia akan memberi syafaat pada mak ayah dia tu. Dia akan suruh mak ayah dia masuk syurga 3 kali. Akhirnya mak ayah dia masuk syurga. Tidaklah kita niat anak tu yang mati kecil dah. Tapi kalau kita ditimpa musibah anak kecil tu meninggal, maka pahalanya ni lah dapat.
Anak wanita. Dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa, mak ayah tu yang berdosa. Dia doa untuk mak dia je lah. Sebab bapak tak tahu. Kan? Walaupun Kan? dia nikah dengan bapak. Walaupun Kalau- punya nikah. Kalau dia sebelum 6 bulan. Kan? Sebelum 6 bulan. Sebelum 6 bulan. Kalau dah lepas pada tu tak boleh lah. Sebelum 6 bulan mungkin kemungkinan boleh. Tapi yang tu yang kita masa di dalam kubur tu kan kita bin pada mak. Betul. Muhammad bin Aminah misalnya. Tak ada bapak dia. Sebab bapak ni tak tahu kadang-kadang kan. Mak tu memang betul dia lahirkan, dia menyusukan, dia mendidik dan sebagainya. Jadi tetap mak tu. Dengan bapak dia dan adik lelaki tu kan ada. Kalau Kalau katakan dah lebih 6 bulan kan. habis 6 bulan tak boleh lah dia nak kahwin anak kan, anak perempuan tu tak boleh. Tak boleh Kena kan? wali hakim. Hakim juga saya. Tak masuk ibu kalau macam dia di rumah tu dia bukan murid bapak dia tu bukan murid kan. Dengan adik yang lagi satu. Atau adik lelakinya. Adik lelaki satu mak dah. Tiganya. Mak tu dia murid lah. Marim lah. Tapi dengan ayah tu. Dengan ayah tu kalau lepas pada 6 bulan tu. Lepas tu dengan atuk ke bapak saudara serta bapak tu pun kan murid dia kan. Ikutkan bukan. Sebab dia ikut urutan tu. Kan? Itulah dilarang tu kan. Itu yang sebenarnya. Betul-betulnya dilarang. Jangan jangan cuba-cuba melakukan benda-benda yang membawa kepada perzinaan pun. Sebab dia punya rangkaian susah kan. Sebab dia dah nanti La taqrabu zina. Tapi kemungkinan boleh bapak susuan ke kalau ibu tu menyusu dia dah. Bapak susuan. Mak tu. Bapak susuan. Dia macam kita ambil anak angkat juga dia. Anak angkat susuan. Dia ditarahkan kalau kita ambil anak angkat dan sudah kan. Kalau boleh susukan. Ataupun katakanlah adik-beradik sebelah kita. Boleh juga. Jangan adik-beradik belah suami kalau anak tu perempuan kan. Kalau adik-beradik sebelah suami jadi anak saudara sabit tak boleh. Anak saudara kita betul-betul. Adik-beradik kita. Adik-beradik perempuan kita susukan maka jadilah anak saudara susu. Dia contoh dia lah macam cucu ibu Aisyah ni. Sepupu sebelah anak saudara ibu lah bagi dia susu. Ianya dia dengan ayah tu ayah susu lah. Ayah susu lah, mak susu. Adik-beradik pun bawah dia adik-beradik susu. Bukan atas. Sebelah bawah lah. Belah bawah. Sebab ayah tu masa ayah yang kecil. Maknanya bukan satu. Bukan semua satu keluarga tau. Yang disusu satu, lepas tu bawah dia tu kira adik-beradik dia lah, adik-beradik susu. Yang dia faham kalau itu adik-beradik dia itu 5 tu adik-beradik susu bukan. Atas tu bukan. Abang-abang tu bukan. Yang minum susu tu je. Yang minum susu bawah dia. Soalan. Atuk susu dah tak ada expired. Mana ada expired. Tu kena faham. Sebab kadang-kadang kita keliru lah. Yang atas kakak dia tu tak kena. Tak kena mengenal.
Siapa dia je. Katakanlah Muhammad ni menyusukan dengan ibu Aminah ni. Aminah ni anak dulu daripada Muhammad ni ada 2 orang. Laki perempuan katakan. Maka yang tu tak dikira adik-beradik susuan. Tak. Yang bawah dia. Adik Muhammad ni ada Fatimo, ada Salbiah misalnya, maka dikira adik susuan lah. Walaupun tak minum dah susu tu. Yang dia je minum susu tu. Saya pun ada 2 orang anak tu, Maisarah dengan Firdaus tu. Sebab masa dia hantar tu rumah orang yang sama. Kadang-kadang susu tak terbawa hak ni, tak terbawa hak ni. Jadi orang yang menjaga tu bagi susu yang adik-beradik ni. Jadi dia jadi adik-beradik susuan lah. Tapi dia ada berapa kali kenyang kan? 5 kali. 5 kali. 5 kali kan? 5 kali kenyang. Nanti nak pesan dengan Aisyah nanti mak dia tu kan. Sebab masa tu banyak kali dia susu tu. Mak saudara tu. Sepupu. Kena anak adik ibu lah, anak adik ibu. Kalau Aisyah lah, anak ibu lah. Yang sebelah ibu. Kena bagi tahulah bahawa dia ni ibu susu. Kan? Tapi dia orang tu masa tu dia minta dekat anak tu lah, kat Iwan tu bantu ambil bagi sebab masa tu dia terlalu sedih pada anak tu, dia kan meninggal lain-lain dapat anak perempuan tu, dia tu apalah nak bagi anak kawan dengan Aisyah ni, dia kata. Dia bagi susu dia. Dia pun hantar dia lah. Jadi ibu susu lah tu. Ibu susu lah. Dia bukan susu tu banyak paket yang lama juga lah. 3 bulan juga dia bagi tu. Sekarang ni kan fashion boleh perah kan. Masa kita dulu tak ada. Tak ada sistem perah-perah tu, tak ada. Lo ni kan Ustazah nak tanya sikit. Nak tanya sikit berkaitan dengan anak susuan tadi. Ibu susuan tadi, kalau yang bawah dia dikira adik-beradik susuan. Jadi yang atas tu tak dikira adik-beradik susuan kan? Jadi yang atas dia tu aurat tu semua macam mana Ustazah? Aurat biasalah. Sama maknanya tak boleh tak dikira macam adik-beradik lah, kena jagalah maknanya. Kena jagalah. Yang adik-beradik susuan tu je, bawah dia je yang dikira susuan. Macam tu. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Siapa ni Ju Tak, Rashida. Saya tak datang hari ni. Betul. Syida. Yang duduk taman tu. Okey. Ya. Jalan Abim tu. Okey. Dia tak datang hari ni. Ustazah, terima kasih Ustazah. Tangan ni tak tahu ingatkan satu pensi tu satu adik-beradik. Tak boleh. Sebab adalah sepupu ada buat macam tu kan. Jadi ingatkan jadi dia ada anak lelaki 2 di atas tu. Jadi bukanlah abang susuan kan, dia tak boleh. Boleh kahwin lah. Mana dia boleh kahwin? Dengan abang susuan. Abang tu. Abang yang atas dia tu. Bukan susuan. Biarlah kadang-kadang kita tak perasan benda-benda tu berlaku macam tu. Itulah. Okey, sampai situ ini perenggan 2 tu. Maka hilanglah rasa duka dari orang itu, dan keterangan ini dalil bahawa takziah itu sunnah dilakukan terhadap kawan yang ditimpa musibah. Sunnah. Satu sunnah takziah tu. Kita ingat saja-saja dah. Ni peraturan. Peraturan bahawa takziah tu adalah satu sunnah yang kita boleh amalkan. Sunnah Rasulullah maksudnya dapat pahala. Kemudian Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri, berkata Nabi Musa alaihissalatu wassalam
alaihissalam bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah pahala orang yang melawat orang sakit? Melawat orang sakit, apa pahala dia? Jawabnya, saya keluarkan ia daripada dosa-dosanya bagai bayi baru lahir. Itu balasan pada orang yang melawat orang sakit. Dia seolah-olah terhapus dosanya. Seperti bayi baru lahir. Artinya terhindar dia daripada dosa. Dan kemudian, ya Tuhan, apakah pahala orang yang menghantar jenazah? Hantar jenazah ke kubur tu, apa pahala dia? Jawabnya, saya kirim malaikat untuk menghantar ke ia ketika bangkit dari kubur dengan membawa panji-panji ke mahsyar. Itu balasan pada orang yang menghantar jenazah ke kubur ataupun boleh lah. Jangan yang mati isteri tu, katakan mati suami tu. Isteri dia tak boleh pergi mana-mana lah. Saya pun masa dulu kan tak tahu, masa suami meninggal, saya pergi kat kubur tu. Yalah kita baru, kadang-kadang kita tak baca benda ni kan. Lepas tu baru tahu. Bagi tahulah kepada orang-orang lainnya. Mesti 4 bulan 10 hari. Orang ni adik-beradik saya kan, isteri abang tu. Saya cakap dengan dia, Kak jangan keluar daripada rumah ni 4 bulan 10 hari. Dekat-dekat ni boleh, dekat-dekat ni tak ada masalah. Kemudian jangan berhias-hias, pakai baju tu cantik-cantik, pakailah warna-warna yang gelap sikit kan. Lepas tu mas tu kalau boleh jangan pakai. Tapi kadang-kadang kalau tidak diingatkan, kita tak tahu, tak ingat. Tu lah. Kalau macam dalam meja tu, macam kita datang kelas, jadi boleh tak? Tak boleh. Tak boleh juga pun Zazah. Tak boleh. Macam kalau kita cuma nak balik jaga rumah ke, Kerja boleh. kita nak balik kampung nak jaga rumah tak sihat. Boleh kalau macam tu, tapi tak boleh pergi ke tempat lain lah. Daripada terus rumah kita terus ke rumah mak tu dan duduk di situ. Tapi kalau kerja boleh kan Zazah? Kerja terpaksa lah. Terpaksa lah kalau kerja ni. Bukannya kena habis 4 bulan 10 hari. Tak boleh. Tak boleh. Dia bagi pergi balik je. yang jangan melewa-lewa. Lewa ke lain. Kalau nak pergi beli barang-barang, kalau tak ada orang, boleh. Pergi beli, terus balik. Jangan melencong-lencong. Tak buat elak. Tak Banyak pula. Kalau nak jaga mak tu memang boleh, tapi tak adilah, kena terus daripada rumah kita terus pergi rumah mak dan duduk di situ. Jangan ke lain-lain lah. Sebab terpaksa benda tu kan, jaga mak tu. Kamu dah penggalan kubur lah. Penggalan kubur nah. Benda tu kita mos. Merewang-rewang ke mana-mana dah. Sedang bangun saja. Dia baru orang tahu dari mana. Okey, tu besar pahalanya. Menghantar jenazah ke kubur, kita akan dibangkitkan. Rasulullah kata akan diberi panji-panji, maksudnya tanda lah. Tanda kita menziarahi orang yang mati, menghantar orang ziarah tu ke kubur. Nak angkat kan kubur memang
kat Mekah tu, kat Madinah tu. Tak muak, sampai tak muak dia punya usungan tu. Penuh dengan orang. Kemudian, ya Tuhanku, apakah pahala orang yang pergi takziah? Ni takziah tu pula. Tadi menziarahi orang sakit dengan menghantar jenazah. Ni takziah tu. Apa pahalanya? Orang yang terkena musibah, jawabnya, aku naungi ia di bawah naungan di saat tidak ada naungan kecuali naunganku, yakni di bawah arasy. Dapat naungan. Zilluh tu. Tak ingat hadis tu. Kan ada tujuh orang yang berlindung di bawah naungan tu. Salah satunya lelaki yang berkasih sayang, pergi ke masjid dan berpisah pun kasih sayang. Saya tak ingat hadis tu, ada hadis, nanti kalau tu saya cari. Lepas tu hakim yang adil. Lepas tu pemuda yang ke masjid. Macam tu kan selalu salah satu. Hakim pemuda tadilah. Pemuda yang pergi ke masjid kerana Allah. Lepas tu tak ingat dah. Dia ada tujuh golongan manusia yang dinaungi Allah di bawah arasy-Nya. Jadi termasuk orang ni. Orang yang ucap takziah ni dapat naungan tu. Kita ingat kecil-kecil ada. Okay? Ingat biasa-biasa. Rupanya dapat pahala sebegini besar. Jadi tiga manusia yang diberi pahala kerana kematian tu. Pertama, ziarah orang sakit. Yang kedua, menghantar jenazah. Yang ketiga, ucap takziah. Kita dapat benda-benda tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama? Dah, Rashidah baca yang tu. Aban bin Shaleh tu. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, Tajarra'a abdun qattu jur'ataini ahabba ilallahi min juz'atil qadabin raddaha bihilmin wajur'ati musibatin yasbiru rajulu alaiha wala qataratani ahabba ilallahi min qudrati damin fil sabilillahi wa qadri bi sawadil layl wa huwa sajidul la yarahu illa Allah wa ma qata abdu qadwatayni ahabbu ila Allah min qadwati ila salati mafruḍah wala qadwati ila salati silaturrahim. Okey. Baca yang bawah tu. Terjemahan dia tu. Ada yang diterang manusia yang lebih disukai oleh Allah selain daripada dua perkara.
Menelan atau menahan marah dengan kesabaran dan menelan musibah dengan kesabaran juga, dan tidak ada titisan yang lebih disukai oleh Allah dari dua titisan. Titisan darah di dalam memperjuangkan agama Allah, dan titisan air mata di malam yang gelap sambil sujud tidak ada yang lebih kecuali Allah. Dan tidak ada langkah yang disukai oleh Allah dari dua langkah. Langkah menuju sembahyang fardu dan langkah untuk silaturahim, sambungan Ada 3 benda lah, kan? Ada 3 perkara sini. Pertama, dia kata menahan marah dengan kesabaran. Kan ada dulu kita baca apa ni, ayat 133 surah Al-Imran tu. Apa dah? Mula apa dah? Surah Al-Imran tu. Cuba tengok. 133. 133. Wasari'u ulumba-lumba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati. Tengok kejap. Kadang-kadang tak ingat. Al-Imran Hah? 67. Okey. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Tu dia kata berlumba-lumba untuk mendapatkan maghfirah daripada Tuhan kamu, dan jannah. Jannah tu arduha, bidangnya seluas 7 langit dan bumi. U'iddat, semua tu disediakan pada orang muttaqin. Mana orang muttaqin tu? Tu allazina yunfiqun. Yang kita naknya wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tahan marah dan boleh memaafkan manusia. Jadi termasuk Al-Imran 133. 133. Ya, ada 5 golongan al-muttaqin tu dalam ayat ni. Dengan wasari. Wasari. Kalau ayat dia cakap taubat Baca ni. Dia muttaqin. Wallazina idza fa'alu fahishatan. Bisa ayat berapa? Tapi ayat ni famous lah. Dulu saya dah terjemah, dah beritahu dah. Jadi kalau orang menahan marah dengan kesabaran, itu Allah paling suka. Yang kedua, orang menahan marah, menelan musibah dengan kesabaran. Yang kedua. Menelan tu maksudnya menahan. Menahan.
Okey sudah. Okey. Ada gangguan sikit, Fat. Okey, jadi satu pertama lah ni, apa ni, perkara yang disukai Allah ialah menahan marah dengan kesabaran. Yang kedua, menahan marah, menahan musibah dengan kesabaran. Dua benda tu. Pertama, yang kedua, titisan darah. Titisan. Apa yang Allah suka dari titisan, ada dua juga. Pertama, titisan darah, iaitu berjuang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir. Itu pertama. Yang kedua, titisan air mata di malam hari. Kalau siapa yang dapat menangis malam, sangatlah disukai Allah. Tapi kadang-kadang kita tak dapat dah. Kalau saya lah susah sikit nak nangis. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau kita ingatkan benda-benda, boleh jadi menangis. Tapi kadang-kadang dia tak dapat. Nak buat-buat nangis pun tak boleh. Susah. Tak ada air mata tu. Tapi yang Allah paling suka inilah, menitis air mata di malam hari dengan keadaan sujud. Pada orang tak tahu. Jangan pula cerita kat orang. Malah tadi. Dia orang tidur, itu kan tahajud. Orang tidur. Tapi bisa Tapi nak nangis tidak. Nangis. Ayah Allah ayah. Dia kata kalau nak solat tahajud tu, sebelum kita tahajud kita doa semua kan. Kita letak tangan kat dada kiri, panggillah Allah supaya Allah datang pada kita. Kalau ayah ajar tu, ya Allah dengan suara yang mendayu kita cepat menitik ya Allah, tak sedap. Ya Allah, kita buat dengan suara mendayu. Lepas tu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Lepas tu ya Qahhar ya Qahhar ya Qahhar. Kan kita tahu Allah tu agung besar sangat perkasa ya Qahhar. Lepas tu ya Zal Jalali wal Ikram. Cubalah. Selepas kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lah kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lepas tu wala haula wala quwwata illa billah. Lepas tu Allahumma gfirli. Okay. Lepas pada tu kita bacalah agak ni macam maksudnya itu kan dah biasa kita buat baca bangun tidur. Subhanallah, alhamdulillah, yang berhujungnya bila kita rasa dah kita dah panggil Allah punya, kita nak Allah datang pada kita dalam jiwa kita. Jadi bila kita panggil Allah, tapi panggil dengan itulah bukan macam ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah seolah-olah kita menyeru. Misalnya kita merengek dengan dia. Jadi kan bila dalam keadaan merengek, maksudnya kita sedang, kita lemah ya, dan Allah buat dan kita perlukan dia saat itu. Itu yang ayat saya ajar. Tapi kalau kita lepas baca 3 benda tadi, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita dah baca benda-benda tu, Allah maafili, 4 benda lah. Kita tak nak bangun di atas katil pun tak apa. Katakan kita malas sangat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah macam kita baca masa semayang maghrib, maya subuh tu. Itu kalau kita bangun je, kita baca pun tak atas katil. Baring je.
baca je 3-4 benda tu. Lepas tu kita seru Allah, Allah. Pun dah tak apa dah, katakanlah malah sangatlah kan. Malah sangat. Kalau bangun itu doa ketika terjaga malam. Alhamdulillah. Bacalah kalimat ni. Kalau bangun solat, Solat lagi bagus kata Allah pasti akan mengabulkan doanya dan mengampuninya. Allah mampili dulu. Kita baca kan masa dalam solat tu. Kalau kita katalah tak nak baca, tak nak ambil air semayang, kencing pun tak nak. Dah. Kalau dah kencing, ke ambil air semayang lah. Kan? Alang-alang kita pergi bilik air, ambil air semayang. Semayanglah 2 rakaat. Kalau malas sangat dah. Memang. Dia nak kebiasaan sebenarnya. Kalau kita biasa bangun pukul 4 pagi, dia akan sedar. Macam-macam mana pun akan sedar. Dia macam mana pun dia terjaga. Terjaga. Bangun, dah terjaga tu bangunlah. Jangan jangan tidur. Kalau dah perang-perang tu pukul 5 lah. Pukul 6 barulah sedar semula. Kan? Jadi kalau dah jaga tu, tolong bangun. Saya ingatkan diri saya dan kita semua lah. Memang. So saya kata dulu baca apa? Baca Qul innama ana basyarum mislukum wa ilayya ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca ayat tu, pegang di keting kita tu. Pegang situ, kita niat nak bangun apa. Tapi kalau sedar, kena bangun teguhlah. Keting tu kan, kita pegang situ kita baca. Tapi sekarang ni mudah lagi. Alam ada, telefon ada kan. Tapi kadang-kadang kan bangun tu, sedar tu, tok dia. Itulah keadaan kita. Kalau dah kita sedar tadi, mungkin kita boleh bangun lah. Jadi itu yang kedua. Titisan air mata. Yang ketiga, langkah yang disukai, langkah berjalan kita lah. Yang disukai Allah ialah solat 5 waktu. Kita pergi solat, terutamanya solat berjemaah di masjid. Itu adalah paling disukai Allah dan juga menghubungkan silaturahim. Menghubung silaturahim tu mungkin kawan-kawan, mungkin keluarga, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, jiran tetangga kan. Jadi dalam silaturahim tu kemungkinan kita ziarah orang sakit, ziarah kematian, dapatlah pahalanya. Kemudian Abu Darda kata, Nabi Sulaiman alaihi salam kematian puteranya. Maka ia sangat duka cita. Maka didatangi oleh 2 malaikat yang datang kepadanya seolah-olah ada perkara lalu yang satu berkata, saya menanam benih belum dapat saya ketam. Tiba-tiba datang orang ini dan dicabut. Dia 2 malaikat pergi di rumah Nabi Sulaiman tu. Dia berlakon sebagai manusia lah.
Dia berlakon, dia kata aku ada tanam tanaman. Yang satu dia kata dicabut orang. Maksudnya Nabi Sulaiman tu ada anak, tiba-tiba kematian anaknya. Allah ambil anak tu. Jadi apa berlaku? Lalu ditanya yang kedua, bagaimanakah engkau? Perasaan dia lah, dia tanya. Malaikat pertama tanya pada yang kedua. Jawabnya, saya berjalan menuju ke jalan raya, maka semua tanaman yang di jalan saya pindah ke kanan dan kiri jalan. Tiba-tiba terkena pada tanaman orang ini tepat di tengah jalan. Ini perumpamaan lah. Jadi dia kata, aku tanam tanaman, lepas tu aku pergi kat tanaman tu, aku pindahkan. Daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kemudian ada sikit letak di tengah-tengah. Kan? Tanam di tengah-tengah. Tentulah kena cabut. Jadi puteri dia itulah kena ambil dengan Allah. Ini dia macam nak sindir-sindir lah Nabi Sulaiman tu. Sebab dia berduka cita kan. Sedangkan dia Nabi yang paling kuat. Ada banyak tentera. Nabi Sulaiman ni adalah dia paling hebat. Dia boleh guna semua binatang, angin, jin, manusia untuk kemudahan dia. Nak bina rumah, nak buat istana. Lepas tu untuk nak jauh perjalanan tu dia guna angin. Kalau kita ni kapal terbang lah dah. Tapi kalau angin tu lebih cepat daripada kapal terbang lagi rasanya. Dia kata apa? Kalau dalam Quran tu, sebulan syahrun. Sebulan pergi, sebulan balik tu, sekejap je bagi dia. Dan Allah beri hanya pada Nabi Sulaiman. Tak bagi pada orang lain. Dia bagi kerajaan, dia bagi nabi kenabian, dia baginya kekuasaan tu. Nabi Muhammad pun tak dapat kekuasaan tu lah. Maksudnya tak boleh nak menguasai jin, manusia, angin semua tu. Dia je. Tu masa ada satu ketika Nabi nak tangkap iblis yang dia curi tamar tu. Ingat tak? Yang dia curi tamar tu, dia nak tangkap, lepas tu dia pun teringat. Benda ni diberi pada Nabi Sulaiman saja. Jadi dia lepas. Syaitan iblis tu. Dia tak buat apa-apa lah. Apa dah ajar dia kan macam mana nak lawan jin syaitan kan. Tapi bila dia teringat balik Allah tak bagi dia, Allah bagi Sulaiman, dia boleh lepas. Dia boleh lepas. Macam mana nak cakap kan? Tahu macam mana rasa agak macam mana apa ni Allah beri kepada Nabi Sulaiman saja. Nabi kita dia tak ambil pada halnya. Dia boleh buat, tapi dia tak, sebab Allah kata aku hanya beri pada Nabi Sulaiman sahaja, seorang satu-satunya. Dia faham itu. Itu bukan hak dia, lepas tu dia patuh. Itulah. Padahal dia boleh buat. Sebab yang berlaku pada malam tu dia boleh tangkap dah jin tu, iblis tu. Tapi dia apabila dia teringat firman Allah tu, dia pun lepas. Tak buat. Okey, lagi macam mana? Lepas tu tiba-tiba terkena pada tanaman orang ini tepat di tengah jalan. Maka saya buang, cabutlah kan tanaman tu. Maksudnya puteri dia tu diambil nyawa oleh Allah lah. Sebab
dia sebenarnya tersilap letak tak ni kan tanaman tu. Letak di tengah-tengah, macam mana letak di tengah-tengah? Orang nak lalu nak apa? Dicabut. Tapi Nabi ni seolah-olahnya nak insafkan Nabi Sulaiman. Sebab dia sedih, terlalu sedih, berduka cita. Lepas tu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, mengapa engkau menanam di tengah jalan? Apakah engkau tidak mengerti bahawa orang-orang membutuhkan jalan? Maksudnya orang nak lalu lah kan, jalan tu menghalang. Jadi kenapa kamu ditanam kat tengah-tengah? Maka langsung malaikat itu berkata, mengapakah engkau sangat berduka terhadap puteramu? Tu yang dia nak ceritanya. Bahawa Nabi Sulaiman ni terlalu duka cita kepada putera dia tu. Apakah engkau tidak mengetahui bahawa mati itu jalan menuju ke akhirat? Maka ketika itu Nabi Sulaiman bertaubat dan tidak ingat lagi kepada puteranya yang meninggal itu. Jadi apabila dia tersedarlah dengan kelakuan dua malaikat tu, dia barulah dia tersedar dan dia mohon ampun pada Allah dan bertaubat. Sebenarnya semua orang tahu kan. Dia dan pada kita kena reba, kita kena tahu semua dah tu kan. Semua tahu tapi tak pernah kata hidung, nak ke depan mula-mula. Memanglah. Kan dia kata sabar tu yang di awal musibah kan, kata sabar tu tak ada makna. Maksudnya kita kena sabar mula-mula tu. Yang mula-mula kena je tu terus kita sabar. Mulut memanglah ucap innalillah. Ni sini. Tapi perasaan dan hati tu kadang kita tidak dapat mempraktikkan apa yang kita rasa tak. Boleh kita kata sabarlah, benda ni adalah dapat pahala daripada Allah. Semua tahu. Itulah kan. Tanya orang yang ada pengalaman kan. Macam yang cakap enggak apa juga kasarnya. Kau tahu tak apa Izan? Mati mak bapak tak sama dengan mati laki. Tahu tak? Tanya Datin lah. Coba nanti saya kata tanya orang yang ada pengalaman. Datin perasaan macam mana? Ya, mak pun dah meninggal kan? Bapak pun. Macam mana perbezaan antara orang-orang ni? Suami, mak, ayah. Tapi boleh sama. Jalan paling mudah dan takdir Allah. Jadi dengan suami kita tak menentukan suami. Itulah. Okey. Ada lagi agak lain kan. Kalau suami itu baik dengan kita lagi terasa sangat kan. Hilang sangat-sangat dia kadang ada boleh kawal tapi perasaan tu lebih kepada kehilangan suami. Kadang-kadang dia perangai suami kita lah. Ni pengalaman saya lah. Katakanlah masa dia biasa ni, dia kadang marah-marah kan, ataupun adalah tak kena sikit benda pun rasa tak kena. Tapi masa dia sakit, semua hilang. Semua tu hilang.
tertumpuk pada kita tu. Lepas tu ada seorang adik saya, adik ipar. Suami dia masa biasa ni terlalu baik. Baik sangat. Tapi masa sakit bukanlah tak baik. Maksudnya dia balik. Orang lelaki dia kalau dia macam dia susah macam kita pasal dia tak kuat. Kan? Pantang tak boleh dah. Dia tak kuat. Mandi sejuk pun dia rasa nak lambat tangan. Kalau Air panas. Betul. Mungkin dia punya sakit tu kadang itu kadang badan panas kan mungkin tak boleh lambat. Air dia sejuk kadang tak boleh lambat. Kenapa lambat? Tapi sekali ni kalau suami kita kata rekod tu dah apa-apa kalau dia malas buat tahu. Jadi itu dia main dah semangat dah. Sudah apa itu benar. Ataupun macam ni no. Suami, saya pernah terbaca satu artikel dia kata suami bila dia sakit dia jadi macam balan lah tak ni sebab waktu dia sehat dia yang kontrol kita, dia raja, dia kadang-kadang kuasa semua di tangan dia. Jadi bila dia dah lemah, tiba-tiba dia lemah, dia rasa macam tercabar tuan dia. Jadi macam dia rasa dia menyusahkan orang pula. Kalau dulu kita yang menyusahkan dia kan. Jadi bila dia dah sakit dia ada macam keagungan dia tu dah menurun. Dia pula yang menyusahkan kita. Jadi dia rasa macam itu yang dia rasa jubir. Mungkin tapi kita dah nak Faham. Yang kata adik-beradik tadi memang dia bertukar. Sikit lah, tak adalah banyak. Maksudnya masa dia biasa terlalu sangat baik. Masa sakit tu bukanlah tak baik. Maksudnya dia kalau nak panggil tu nak cepat-cepat. Macam Datin kata tu lah. Kalau nak je, tak kat depan terus. Dia kena apa? Tiup wisil. Dia guna wisil. Dia tak boleh nak panggil lambat-lambat kan. Dia guna wisil. Wisil nak nampak kalau memang tak. Macam kita sakit sikit kan boleh kerja. Dia tak mampu. Sabar. Tapi itulah kadang dia bertukar. Yalah. Dia nganak pun tak boleh. Sebenarnya kan kalau kita nak bertukar, syik lah katakanlah nak suruh anak jaga. Kejap. Tak nak dia. Nak kita je. Ada dia dah buat nak pakai pampers ke apa pun dia tak suka. Dia memang gitu. Kena jaga betul-betul lah kalau yang ada lagi suami tu. Dia malas jangan kisah kita anggap dia dulu tak tahu sakit. Mesti dia sakit dia malas. Kenapa? Kalau time tu kan kita buat joke contohnya kan. Buat joke kan. Dia boleh terima ataupun dia lagi bawa. Kadang-kadang orang buat sama dia kita. Agak je. Kan gini. Kita gini. Dia tak boleh kita. Tapi tak tahu saja dia tak ada. Ada kelas. Saya mandi dulu. Sejuk. Dia sangat. Kita faham itu lah. Kita faham itu. Saya sebenarnya dah ada dalam batu. Cuma saya nak buat, saya dah ambil gambar. Saya nak, kalau kurang saya tempat dalam saya. Jadi saya ni saya bisa.
Yang Kak Ustazah nak balik. Ada. Pagi. Okey, kita sampai situ Sampai sebelum apa Nabi Sulaiman. Ada siapa-siapa yang belum dapat nombor bintang? Benda ni sebenarnya Ustazah bagi tak cukup. Jadi kita share. Lepas tu oh nanti ibu bagi sekali yang ni dah boleh? Boleh. Jadi kalau Ada lagi ke ibu? ada lagi ni. Tutup. Baca doa dulu Ustazah. Ada tu. Okey. Ada lagi Datin. Ini yang masalah Datin. itu. Ada wuduk. Kita punya ahli berapa budak nanti. Doa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabin nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa qina wa la tahrimna wa atharna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashma' min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Sama.